selamat datang selamat datang kepada semua rakan-rakan daripada seluruh Malaysia, terutama daripada penggiat industri pelancongan hadir pada hari ini, pada petang ini. Petang walaupun petang hujan, tapi hujan ada isinya, ada maknanya hujan tu. Jadi kita di sini kita eloklah kita bersama-sama untuk kita kenal dan let's talk about Lenggong. Let's talk about Lenggong. Lenggong semakin lama semakin panas, makin popular. Produk goreng pisang, goreng pisang dia laku Jadi alhamdulillah dengan adanya MPC melalui TPN selalu mengadakan engagement anjuran bersama dan tengok lihat apa produk-produk yang ada di Lenggong. Lenggong sebenarnya kita bertuah, Lenggong memang terror, memang hebat, memang macam-macam produk, bukan saja satu produk saja, tapi saya tahu daripada Zamil 50 produk. 50 produk. Jadi hari ini kali ini kita yang siri yang keberapa ni Zamil? Saya tak tahu siri berapa. Siri yang ke-6, Kang. Siri yang ke-6 itu dia. Tiap siri tu ada 2 produk. Hari ini kita bongkarkan 2 lagi produk. Jadi sebenarnya produk-produk di Lenggong ni memang produk hebat dan kita amat rugilah kalau kita tak pernah pergi ke Lenggong. Dan kalau kita di industri pelancongan, kalau tak tahu pun apa itu di mana Lenggong, amat rugilah. Malu saya sebagai penggiat industri pelancongan kalau anda semua tak tahu di mana Lenggong, apa itu Lenggong, tempat apa tu Lenggong tu. Jadi kita sangat bertuah kerana pihak UNESCO telah mengiktirafkan Lenggong sebagai heritage site. Bukan senang nak dapat heritage site yang berjela-jela, dia boleh kata kerja, dia boleh tengok lihat keadaan semua ni, berbagai-bagai proses. Tapi alhamdulillah Lenggong telah diiktiraf sebagai the heritage site. Jadi kita di sini di Malaysia dan terutama di Kuala Lumpur ni hanya beberapa jam saja. Sekarang ni mungkinlah kita tak boleh melawat di sana, tapi kita bersedia bagaimana kita boleh mempromosikan produk ini. Jadi hari ini kita ada semua yang tiada-tiada, tapi semua jantan-jantan. Agak malang bagi saya tengok jantan-jantan ni semua. Jadi tapi macam mana pun kita kena teruskan, the show must go on. Kita bersama dengan Zamil, itu Sifu yang mengenai yang tengok lihat bagaimana Lenggong dia boleh dipromotkan, cuba dengan Iswaran, the best trainer yang kita rasa masih lagi handsome, lagi mantap dan dia masih lagi, walaupun setahun kita menerima cabaran pandemik, tapi dia masih lagi steady. Jadi alhamdulillah Iswaran kita balik ke pangkal jalan, ada orang tak balik ke pangkal jalan, kita balik ke pangkal jalan. Dan kita bersama-sama juga siapa lagi Zamil? Okey, saya nak memperkenalkan 2 orang tetamu istimewa kita. 3 sebenarnya. Kita ada Encik yang pertama, yang top pertama kita ada Encik Hafiz Murtaza dan Amirul Hazim. Ini 2 anak muda yang kita panggil dia ni orang bintang lah. Orang bintang kita ni sebab cerita dia umur sama tu macam saya tu. Saya rasa umur ini rakan sebaya kita lah, sebaya. Tapi saja dia orang akan bercerita mengenai dia akan cerita pasal astrotourism, pasal bintang, pasal banyak. Nanti kita tunggu stargazing apa semua. Hafiz Murtaza dan Amirul Azim. Nampak muka itu angkat tangan sikit di sana. Itu okey. Dan kita ada juga kita ada juga saya panggil dia Dok Ali Samsul Bahar. Seorang pakar kamera. Kalau tuan-tuan anda kamera, kalau tak pergi ikut dia punya package, tak ikut dia punya kelas, simpan je lah kamera tu dalam hari sebab tuan-tuan memang tak reti, memang tuan-tuan tak cukup dia punya, tak betul dia punya ilmu lagi. Kalau ikut Dr. Ali Samsul Bahar, Dr. Ali akan tunjuk cara macam mana nak ambil gambar air terjun, macam mana nak ambil gambar daripada gemuk menjadi kurus, semua dia tahu, semua dia ada skill. Hari ini dia akan ceritakan bila kita cakap mengenai satu tempat Lenggong, apa yang kita bayangkan Lenggong tu. Tapi sebelum ni saya rasa ada seorang lagi yang tertinggal tu. Yang seorang dekat dalam hutan tu. Dia pakai spectacle, dia pakai okey. Dia macam profesor, tapi siapa tu? Saya tak tahu siapa tu. Kita ada Encik Nash Arifin Encik Nash Arifin, dia salah seorang kita punya aktivis, seorang heritage punya guide tu nampak dalam gambar bersama UNESCO guide kita Cik Ismail. Dan kita ada juga siapa lagi tu, tak perasan, tak nampak nama, tak keluar. Okey, jadi I think kita tanpa buat masa ni,
apa ni macam saya kata, kita juga mengalu-alukan kehadiran wakil daripada MPC, daripada Tourism Productivity Nexus. Kita ada tu Haji Rashid, saya tengok dalam gambar tu, sekarang kita semua nampak dia live, dan juga saya rasa Puan Noor Hafiza tu ada situ. Jadi kita ucapkan terima kasih lah kepada Tourism Productivity Nexus kerana apa ni bersama-sama dan memulakan usaha kepada pengenalan Lenggong ni. Kita berterima kasih kepada mereka. Okey, kita tanpa kita membuang masa, kita I think ramai dah nak tunggu apa Hafiz Murtaza, apa Hafiz dan Amirul dan Hazim nak cakap mengenai 2H ni, nak cakap mengenai ilmu mereka, perkongsian mereka mengenai Lenggong. Apa dia boleh datang, bagaimana dia nak boleh manfaatkan Lenggong ini. Okey, tanpa membuang masa. Okey, Hafiz, silakan. Baik. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okey, pertamanya kami nak ucapkan terima kasih atas peluang untuk kita berkongsi sesuatu pada petang ini. Jadi sebelum kita mulakan, orang kata tak kenal maka tak cinta kan? Tak jumpa tak mengata. Tak jumpa tak mengata. Jadi kami perkenalkan dulu diri kami. Okey, saya Hafiz Murza, pengasas kepada Apa di Langit. Okey, nanti kita ceritalah apa itu Apa di Langit. Bersama dengan saya ada saya Amirul Hazim bin Kamrul Zaman, co-founder Apa di Langit dan juga Apa di Langit Astro Tourism. Yes, okey, terima kasih. Jadi sebelum kita pergi pada astrotourism, kita cakap pasal langit, cakap pasal bintang dan sebagainya kan. Okey, kita petang ni sebenarnya kita santai-santai je Azim kan. Cik Tamil kan? Kan, betul. Okay. Jadi tapi santai pun kita nak tahu juga apa tu rahsia tu. Kenapa Lenggong tu? Kenapa Lenggong? Okey. Jadi sebelum kita pergi pada Lenggong, kita nak beritahu sikitlah tentang Apa di Langit supaya kita semua tahulah berkenalan dengan Apa di Langit. Okey, Apa di Langit ni sebenarnya ada satu program kita kata awareness tentang langit, pendidikan tentang angkasa lepas, astronomi dan juga teknologi angkasa. Jadi Apa di Langit memang banyak buat program tentang angkasa lepas, bintang, termasuk jugalah dengan program yang selalu kita dengar cerap anak bulan dan sebagainya. Itu mudah sangat nak cerita. Kan Azim kan? Betul. Okey. Jadi kita nak pergi pada astrotourism. Apa benda astrotourism tu? Masa kami pergi bentang di mana itu Azim? Saya ingat di KL tu. Kan. Kita cakap pasal astrotourism, ramai yang tanya-tanya sebenarnya apa itu astrotourism? Astrotourism tu kena pergi ke angkasa ke? Kena naik roket ke? Namanya astro ke? Ataupun astro tu pergi lawat bangunan Astro TV? Tapi sebenarnya bukanlah itu yang kami maksudkan. Kita cakap tentang pelancongan langit gelap. Jadi kita nak ucapkan tahniah lah kepada Lenggong kerana telah berjaya dipilih sebagai tapak warisan kan. Jadi kita tengok warisan yang kita nak kekalkan adalah flora dan fauna yang ada dekat situ. Pada masa yang sama kita juga nak kekalkan apa tu? Kita nak kekalkan keindahan langit malam kita ni. Kita tak nak dia pupus. Kita tak nak dia pupus. Itu yang penting. Langit malam kita boleh pupus. Istilah pupus tu macam mana tahu? Istilah pupus tu macam bila kita pergi ke kawasan-kawasan bandar, kawasan yang banyak tengok pencemaran cahaya, kita tak dapat melihat keindahan langit yang banyak bintang seperti mana yang dilihat oleh nenek moyang kita dulu. Yes, betul tu. Okey, silakan Hazim. Okey, kita bagi Hazim start pula. Saya dah cakap dah. Okey. Silakan Hazim. Alright, baik. Jadi kita, ni gambar sekadar hiasan. Dia bukan Lenggong lagi ni. Tapi kita dah tahu dah sebagai badan suasana yang kita nak bawakan di Lenggong tu, tema dia kita camping ataupun apa orang panggil tu, apa istilah dia? Glam camp apa kan? Glamping. Glamping. Glamping santai. Yes. Glamping. Sambil kita melihat keindahan langit malam kita yang tidak pupus di Lenggong. Kita tengok apa keistimewaan langit malam di situ. Jom kita tengok. Kita berkenalan dulu dengan astrotourism tu sebenarnya apa astrotourism? Okey, jom. Silakan. Jadi astrotourism ni ataupun juga dikenali sebagai astro pelancongan ataupun pelancongan astro, ianya adalah satu aktiviti pelancongan bidang baru yang mana menggunakan sumber semula jadi langit. Dia berbeza sikitlah dengan ekotourism. Kalau ekotourism lebih kepada tentang flora fauna seperti itu. Tapi kalau astro pelancongan, kita melihat menggunakan sumber semula jadi langit malam itu
untuk aktiviti seperti stargazing, mencerap langit malam, mencerap Milky Way, ambil gambar objek angkasa, astrofotografi. Itu dia. Dan juga aktiviti astronomi lain yang kita boleh lakukan seperti tujuan hobi, kita bawa teleskop, kita tengok langit di kawasan yang gelap sebab kita akan dapat lihat banyak sangat bintang. Termasuk juga dengan galaksi, kita boleh lihat kalau tempat tu gelap. Macam dalam gambar saya ni. Betul. Kemudian kita boleh buat beraktiviti riadah, lepas tu siangnya, malam kita, sebab malam kita kena berjaga ni. Dan pendidikan lah, dan pendidikan tu termasuk juga kita buat aktiviti seperti camp ataupun kita jadikan dia, kalau program keluarga, kita jadikan dia satu program pelancongan berpendidikan. Maksudnya anak-anak pun boleh bergembira, beraktiviti, bukan sekadar tengok langit, tak tahu apa-apa. Kita belajar sesuatu daripada langit. Betul. Sebenarnya bila tengok pasal langit kan, dia langit waktu malam ni dia ada satu feeling yang lain tau. Kerana waktu siang kan kita tak tengok langit kerana cerah sangat kan. Tapi bila langit malam kita tengok pada bintang-bintang yang banyak sangat, tapi kita akan tertanya-tanya banyak perkara. Jadi inilah yang kami nak bawakan, the amazing of dark sky. Maknanya keajaiban langit gelap. Kerana apa? Kerana bintang hanya boleh nampak bila langit gelap. Jadi kawasan, kita nak pergi pada Lenggong kan, kita akan tunjukkan sebenarnya bagaimana rupa langit Lenggong dan apa data yang kami ada. Data tu yang peranan sebenarnya. Okey, jom kita pergi pada next slide. Okey, jadi tadi Azim dah kongsikan astrotourism juga dikenali sebagai ekotourism kerana eko ni alam, dan jadi Azim cuba kongsikan pasal flora, fauna dan sebagainya, tapi kali ini kita hanya mendongak ke atas tengok kepada langit. Jadi dia juga sesuai untuk sekarang ni kan ramai parent, ramai keluarga yang pergi bawa anak-anak masuk hutan, nak perkenalkan anak tentang tumbuhan, nak keluar dari bandar, nak rasa pengalaman yang berbeza. Even saya pun tak sabar sebenarnya Cik Hafiz nak keluar. Kita tu dapat merentas negeri je ni. Betul lah. Kalau dapat keluar terus mesti kita akan cepat cari tempat yang kawasan yang orang kata apa, bebas daripada pencemaran cahaya dan juga tenang kan. Kawasan-kawasan yang macam Lenggong, bebas daripada kesibukan kota raya. Kita nak kawasan yang tenang macam tu dan kita nak langit yang cantik. Okay, jadi kita akan ada banyak aktiviti yang pelancongan yang kita panggil ni juga, kalau di peringkat antarabangsa antara nota-nota ataupun maklumat tu dipanggil juga pelancongan intelektual. Kerana apa? Kerana ramai orang sebenarnya di luar negara, bila nanti saya percaya bila kita dah terbuka nanti peluang untuk travel dan sebagainya, yang memang nak tengok langit gelap. Mereka nak cari kawasan-kawasan. Lebih lagi sebenarnya langit di kawasan Lenggong, kawasan belah kawasan Malaysia ni, kita beruntung kerana kita berada di garisan khatulistiwa, di tengah-tengah tu tau. Kita tak berada di kawasan utara, hemisfera utara, dan kita tak berada di hemisfera selatan. Kita boleh melihat kedua-dua belah langit. Utara dan selatan. Itu yang kita nak tunjukkan dalam kawasan warisan dunia. Dapat tengok pula buruj-buruj. Buruj ada 88, tapi kita dapat lihat, tak adalah semua, tapi kita dapat lihat sebahagian daripada utara dan sebahagian daripada selatan. Yang mana tempat lain tak dapat lihat. Okey, jom kita pergi kepada seterusnya. Okey, kenapa? Apa di langit? Kenapa kita apa di langit bawa ni, Azim? Betul. Kenapa apa di langit? Sebabnya kita apa di langit merupakan adalah sebahagian daripada International Astronomical Union for Dark Sky Ambassadors, dan juga kita berada dalam working group untuk Dark Sky for All IAU dalam kita merangka plan dan juga kerjasama dan pendidikan langit gelap ataupun Dark Sky education tourism. Dia yang menariknya bila cakap pasal dark sky, dia kan ada, kalau kita biasa dengar taman negara ada orang kata apa, reserve kan, kawasan yang dia jaga. Jadi sebenarnya untuk langit pun ada tau, dia panggil dark sky area, dark sky. Jadi perkara yang kita lihat yang mungkin akan datang boleh direservekan di kawasan langit gelap, nak pelihara kawasan tu supaya tidak ada pencemaran cahaya, dan generasi hari ni orang muda macam kami dan juga untuk akan datang dapat melihat keindahan langit. Kalau kat Kuala Lumpur tak dapat, mereka hanya pergi ke planetarium negara, itu pun adalah tiruan kan. Bukan bintang betul. Bukan bintang betul. Walaupun dekat KL ada Bukit Bintang, bintang tu tak sama. Bintang tu tak sama. Dekat Bukit Bintang tu, bintang tu benda lain. Jadi kita nak tengok bintang yang nenek kita pernah lihat, atuk dan moyang kita pernah lihat. Saya kata terbayang-bayang tu nanti macam mana dah zaman dulu kan, tak banyak lampu, boleh tengok langit, wow kan. Kejap tengok bintang lalu. Kejap tengok bintang lalu. Best kan. Okey. Jom kita pergi seterusnya. Kita nak tunjukkanlah gambar-gambar dan sebagainya. Okey. Tapi sebelum pergi pada gambar tu, apa benda langit gelap dia sebenarnya?
Okay. Jadi apa di langit Astrotourism, kita ada menyediakan satu platform lah, platform online, iaitu kita ada satu website nama dia langitgelap.apadilangit.com. Jadi di situ kita jadikan dia sebagai satu sumber informasi mengenai pencemaran cahaya, dan juga kita menyediakan bahan-bahan pendidikan dan juga kita kata best place untuk mencerap langit malam ni ataupun stargazing. Yang tu. Stargazing ni kan, sebenarnya kalau orang tak biasa dia tak tahu apa benda stargazing. Kalau di Kuala Lumpur tak ada sebab nak tengok bintang, nampak bulan aja kan. Kita selalu tengok dalam kartun ke, dalam movie ke, kita akan dapat lihat orang baring dekat atas rumput, tengok cantiknya bintang bergemerlapan macam intan berlian di atas langit. Cewa. Seperti ditampal di kain baldu berwarna hitam. Banyak pula. Wow, hebat Sungguh tu. Hafiz. Hebat Hafiz ya. Macam Kita- tu sekali ya. Betul. Dia itulah dia keindahan langit macam ni. Silakan Azad cerita sikit pasal Yang ni ni. lah, ni kita go through sedikit lah macam mana platform yang kita sediakan ni. So pada kita melancarkan platform ni pada tahun lepas, di mana kita juga meraihkan sempena sambutan Hari Cahaya Antarabangsa. Ni bukan nak highlightkan kita walaupun cahaya tu, lampu tu, pencemaran, tapi kita nak highlightkan bahawa kesan daripada pencemaran cahaya tu boleh menenggelamkan bintang-bintang di langit. Sebab itulah kita punya tagline, mengembalikan kedipan bintang di langit malam. Wow. Oh. Memang itulah yang ada di Lenggong sebenarnya. So, itulah kedipan tu yang tidak ada di Kuala Lumpur, tidak ada di tempat yang banyak pencemaran cahaya. Satu perkara kalau nak ambil gambar kan, macam kita ada Dr. Ali nak ambil gambar kan, nak ambil gambar tentang langit yang cantik, kita ada kawasan-kawasan yang gelap. Tapi di Semenanjung, kita kena tahu di mana kawasan yang sesuai. Kerana kebanyakan kawasan di Semenanjung dipengaruhi oleh pencemaran Cahaya. cahaya. Okey. Itu Okey. dia rupanya. Okey. Betul. Okey, jom kita nak tengok dekat Lenggong Hazim. Lenggong. Apa cerita? Ni antara gambar ni yang dia. dapat Lenggong. Tu dia. Apa Azim? Kita ada satu burus kat situ betul tak? Kita boleh nampak satu burus kat situ. Actually ada dua burus dan ada Betul. satu gugusan bintang yang sangat Boleh menarik. nampak cantik ke situ? Yes. Saya nampak dah. Okay, Jadi sebelum saya boleh teruskan, gerakkan. kot lah nanti ada sesiapa menonton kita kenapa nampak kepala saya ke tepi je sebab slide saya di tepi, di screen tepi lah. Jadi kan geleng kepala macam ni kan. So faham lah slide saya di tepi. Bukan makan apa tu leher ayam kan? Tak. Okey, ni salah satu contoh gambar astrofoto daripada langit Lenggong di Betul. tempat yang kita akan bawakan untuk astrotourism ni. Kat langit tu kita nampak bintang-bintang yang dekat atas tu. Yang ni kita boleh Nampak nampak tu kan? burus Orion ataupun burus Belantik. Kemudiannya ada burus yang ni. Taurus, tak silap saya. Betul. Tahu Taurus? Kemudian Betul. yang Ada ni yang paling Taurus. cantik ni. Betul. Yes, gugusan bintang kita kata apa? Julai Gugusan Juli. bintang Julai-Juli bintang Julai 7. Juli bulan 7. Seven Sisters. Wow. Yes. Dan dekat kaki kepada Orion tu pun ada sesuatu kan? Yang ni. Tak dekat atas, dekat bawah dia punya tali pinggang, nampak tak? Ni. Boleh nampak sampai begitu Orion sekali. Nebula. Betul. Dia yang menariknya, yang ini gambar ni tak diambil dengan DSLR tau. Tak diambil Tak. dengan orang kata apa tu. Ini dengan handphone. Saya percaya Handphone dengan je. handphone. Yes. Betapa canggihnya handphone boleh merakam langit malam. Tapi kena pergi tempat yang gelap lah. Betul. Seperti Lenggong. Kalau tengok tempat dia betul-betul sangat gambar gelap. ni, kalau tengok betul-betul gambar ni, saya cuba dekatkan mata saya nak tengok gambar tu tau. Banyaknya bintang sebenarnya dekat situ. Yes, betul. Banyak bintang dekat situ. Memang sangat-sangat menarik. Okey, kita pergi kepada gambar yang kedua. Ini lagi detail. Wow. Kita dapat Kita zoom sebenarnya close up sikit. nanti bila kita buat sesi bersama dengan rakan-rakan kita yang hadir ke langit dan ke Lenggong, okey, kita bukan sekadar melihat bintang tu Hazim, betul tak? Yes. Kita nak buat suasana yang happening, yang santai, yang mana waktu tu kita ada makan-makan. Kalau tengok sakit kepala kan, kita makan-makan, mungkin ada apa-apa aktiviti dekat situ. Pada masa yang sama kita nak bercerita, betul tak? Kan? Yes. Setiap burus ni Cerita ada dari cerita langit. dia. Cerita dari langit. Wow. Cerita dari langit. Jadi sekarang ni macam kita cari tahu musim sekarang nak naik musim apa ni, Bima Sakti ya Zim kan? Yes, Milky Way season. Yang tu memang best. Sebelum ni kami bersama dengan Tourism Productivity Nexus dan juga MPC kami buat secara live bercerita tentang apa Azim, ingat tak? Bagaimana Bima mendapat sakti. Ya. Jadi cerita Bima mendapat sakti tu cerita bagaimana nama Milky Way tu ataupun dalam bahasa Malaysianya Bima Sakti mendapat nama. Tak ada kena mengena pun sebenarnya apa saktinya, apa Bima tu. Betul.
kita nak ceritakan sambil masa dalam sesi tu supaya orang faham, oh rupanya inilah apa kita panggil Bima Sakti. Kalau tak apa benda lah nak Bima Kalau Sakti. sesiapa yang tak tahu apa benda Bima Sakti tu, ni belakang kami ni. Yang ni. Itu dia Betul. Milky Way ataupun Bima Sakti. Bima Sakti tu sebenarnya Okey. apa Azim? Kawan-kawan nak tanya. Ada Oh. soalan tu tanya. Apa Ada. tu Bima Sakti? Bima Sakti. Okey. Dia Bima Sakti ni, dia adalah kita kata galaksi kita. Dia adalah galaksi kita. Kita berada di dalam galaksi Bima Sakti. Tapi kita bukan berada di tengah-tengahnya. Kita berada di tepi hujung Bima Sakti kita. Sebab itulah kita boleh nampak, kita boleh ambil gambar galaksi kita. Jadi dekat, Betul. kalau kita tengok kat background ni, saya punya ni tak berapa jelas sangat lah Milky Way dia. Dia adalah satu kawasan yang mana sangat penuh dengan bintang, sangat penuh dengan nebula-nebula, tempat lahir dan tempat matinya bintang, dan juga ada di situ galaksi. Okey, kita mudahkan lagi. Okey, itu nama dia Bima Sakti, betul kan Azim kan? Mungkin orang tanya, apa Yes. pula galaksi? Bima Sakti dah tahu galaksi pula. Okey, galaksi ni senang cerita adalah perumahan bintang-bintang. Wah, bintang-bintang Perumahan bintang-bintang. Ada bilion. Bak kata ahli saintis, dia mengandaikan jumlah bintang-bintang yang ada dekat galaksi tu lebih banyak daripada jumlah pasir yang ada dekat bumi. Untuk sebuah Okey. galaksi. Zamir, Ya, saya. Zamir, saya mau tanya, yang Bima Sakti ni pilihan siapa sebenarnya antara dua presenter kita ni? Siapa telah buat keputusan? Kita namakan Milky Way dekat Lenggong ni Bima Sakti. Mohon pencerahan. Hari ni Mr. Iswaran, Hafiz dan juga Hazim, dia membongkar rahsia mengenai Lenggong. Yang kita dia pergi Lenggong kita tak tahu. Kita tengok di bawah, cari di bawah bumi, yang tengok Perak Man apa, tetapi kalau kita mendongak ke atas, kita dah nampak sesuatu lagi yang istimewa. Jadi hari ini semua ada sangat bertuah sebab apa dia Hazim dan Hafiz, dia membuka satu lagi cerita tau di atas. Tak perlu korek kali ni, kita tengok di atas dia. Correct. Alright. Cuma Encik Hafiz, Ya. siapa telah buat keputusan untuk namakan your galaxy appearance ini sebagai Bima Sakti? Siapa di antara dua presenter ini? Okey. Gelaran Bima Sakti ni bukan kami yang berikan. Dia telah ada dalam sejarah kita lama. Dia asalnya, ini kena tengok, kena datang ni. Mana tahu sejarah dia macam betul. mana. Macam mana nampak nama Bima Sakti tu. Dia bukan, dia asalnya pendek-pendek je. Dia berasal daripada kitab Mahabharata. Kena cari sikit lah. Okay, very good. Tahniah sebab dalam dunia ni ada 10 gelaran untuk Milky Way, yang mana Bird Path, dia Milky Way juga dikenali sebagai Bird Path, Milky Way, Road to Santiago, Ganges of the Sky, yang ini India, Silver River, Betul. River of Heaven, Strawway, and then Walsingham, and then Winterways Way. Ini 10 gelaran. Jadi Lenggong pula adalah UNESCO Heritage. Bila tuan presenter namakan dia Bima Sakti, saya terharu. You have chosen, you have add on yang ke-11 dalam list Milky Way in the dunia. Tahniah Lenggong. Well done. Okey. Hafiz Yes, dan sir. Hazim, sila teruskan. Cuba cerita lagi sikit yang kita nak tahu. Apa yang ada tu? Okey, jom kita nak ada lagi gambar. Kan Okey. ada kan? Okey, ni gambar dekat kawasan ni pun cantik juga gambar dia, cuma kat sini ada pencemaran cahaya sikit di bawah. Itu yang kita nak Bawah ni. tunjukkan. Bila Kita ada kena tutup pencemaran lampu dan cahaya, gitu. kita boleh pakai lampu tau, tapi lampu dia warna merah tau. Yes, red light. Red light. Warna red light ni akan bantu kita supaya mata kita ni boleh nampak wayang gelap dan tak, orang kata tak buta cahaya. Kerana lampu putih tu menyebabkan kita akan buta cahaya sebentar. Kita tak dapat nak cari objek-objek yang kusam ataupun pucat dekat langit. Sebab itu Betul. ahli astronomi menggunakan lampu merah bila kita buat cerapan. Ini satu pengalaman yang baru lah nanti. Tadi ada gambar lampu merah kan mula-mula tadi. Ada tadi kita Ya, nampak. awal-awal gambar first tadi. Itulah masa saya cakap yang ni, ni. Cik Zamir pun, kita tukar lampu merah mesti cantiknya. Dah lah lampu merah macam macam apa lampu merah ni? Macam kat Bukit Bintang ada banyak lampu merah kan. Itu lain. Okey. Okey, kita nak tunjukkan satu benda tau. Kita nak ajar sikitlah pada semua, kongsikan pada penonton kita tentang apa yang ada dekat Lenggong ni, apa keistimewaannya.
okey, ini ialah kita panggil sebagai skala botol. Nanti Hazim akan tunjukkan yang real punya Hazim kan. Nak tunjukkan macam mana yang Malaysia punya. Okey. Saya cerita sikit pasal ni. Kejap lagi Hazim akan buka yang real punya sementara dia ready kan preparation pasal tu. Okey. Boleh. Skala botol ni adalah skala yang digunakan untuk mengukur kegelapan langit. Dia ada dekat situ sampai 8, 9, 7, 5, 6, 4, 3, 2, 1. Kalau satu tu betul-betul gelap, kita boleh nampak banyak bintang. Maknanya kawasan tu memang tidak ada langsung lah pencemaran cahaya. Yang ni biasanya ada dekat padang pasir, kat tengah-tengah laut. Cuma kalau kat tengah laut pun sekarang ni kalau banyak kapal tak nampak juga kerana kapal dah banyak lampu kan. Dia kena pergi ke kawasan yang betul-betul gelap. Saya percaya dekat Malaysia ada banyak kawasan yang begini, macam contoh Taman Negara, kawasan ni pun gelap juga. Nanti kita akan tengok sekejap lagi. Kami dah jumpa beberapa kawasan yang berhampiran juga dengan lenggong ni tau. Menarik. Dan juga ada juga di kawasan Sabah yang memang kurang sangat pencemaran cahaya. Tapi kita di Semenanjung, orang-orang Semenanjung nak pergi ke mana kan? Kita pergi jalan kat Semenanjung, kita boleh pergi ke Lenggong. Kedai lagi pun kawasan heritage dunia kan? Yang akan dijaga. Itu saya rasa satu perkara yang menarik sekali. Jadi data yang menunjukkan sekarang ni, kalau tengok dekat warna hijau tu, okey, dia situ dekat bottle scale tu, dia tulis kelas 4. Kelas 4 tu menghampiri 3. 4 dan 3 ni sebenarnya hampir sama lah dekat-dekat. Kita ada satu video yang kita usaha cari, walaupun kami tak dapat ambil video di Lenggong, tapi satu kawasan yang hampir sama di Brazil. Dia punya skala dia 4. Nanti kita tengok yang sama. Hafiz. Dia saya. Sekejap, sebelum kita teruskan. Maksudnya sekarang tuan-tuan, perempuan, dia ada skala botol ni. Jadi semua tempat-tempat ni kita boleh tahu berapa kelas dia. Jadi sekarang ni di peta ni dia tunjuk Lenggong adalah skala 4. Kelas 4. Betul. Kita tengok video ni yang bersamaan dengan kelas 4 ya. Ya, kita tengok dulu. Azim ada ready video tu dulu tak? Ke nak tengok video dulu? Ikut. Boleh, silakan. Kalau ada saya ada sharekan video dalam WhatsApp tadi kan? Link dia. Kalau ada. Okey, kita tengok dulu video tu, nanti kita akan tengok pula dalam taburan negara kita kenapa Lenggong ni memang yang paling nearest lah kita boleh kata. Okey, ni adalah skala 4. Okey. Tu dia skala 4 botol kelas, tapi ni diambil di Brazil tau. Skala 4 tapi diambil di Brazil. Suasana dia sama macam kita ke negara Khatulistiwa kan, Brazil kan kawasan tu. Macam tu lah boleh nampak Milky Way-nya. Jadi ni Lenggong macam ni lah kalau skala 4 dengan skala yang sama. Beginilah dengan keadaan skala Lenggong. yang sama. Okey, cantik sangat. Itu Bima Sakti yang kita katakan tadi tu. Tu dia Bima Sakti tu. Jadi saya percaya doktor pun mesti seronok boleh ambil gambar ni. Kita panggil astrotourism, dia mesti ada satu lagi tambah. Betul tak Azim? Betul. Kita ambil gambar objek angkasa ni, itu yang kita panggil dia sebagai astrotourism. Astrofotografi. Astrofotografi. Jadi orang yang minat ambil fotografi, pakai DSLR ke, pakai handphone ke, sekarang dah boleh dah. Jadi tak perlu teleskop. Okay. Wow. Teleskop. Cuma mohon tanya, ya silakan. Kalau ada tak handphone gadget yang boleh mengukur dia punya skala botol ni yang berapa dark ni, ada ke dia punya gadget? Okey. Untuk ukur skala botol ni dia ada alat khas tau. Dia kira lux cahaya dekat kawasan tu. Okey, dia ada satu alat nama dia apa Azim? Sky Quality Meter ataupun SQM. SQM. Dia ada alat khas dia. Dia tidak pakai handphone tak boleh ukur kerana handphone kita ada tahap sensitivity berbeza setiap handphone. Jadi walaupun ada app dia tak dapat nak measure. Jadi ada alat khas. Macam kita lah alat khas JPJ nak ukur asap kereta kan semua kan. Sekarang ni kan bunyi lah sebagainya. Sama juga. Dia ada standard dia. Kerana standard satu dunia. Alright. Well noted. Itulah. Kalau dulu orang fikir kalau Lenggong ni kita gali cari harta atau bukti-bukti untuk yang how do I say arkeologi. Tapi sekarang jangan pandang bawah, pandang atas. Pandang atas pun boleh nampak. Kan cantik. Okey, Azim jom kita pergi pada macam mana kita nak tunjukkan yang data yang kita boleh katakan Lenggong ni skala botol 4. Ni Azim nak tunjukkan. Okey silakan Azim. Ni data sebenar tau. Data ni data. Suspense. Jadi kalau kita tengok kat sini dia ada satu peta dunia yang mana dalam web ni dia panggil sebagai light pollution map.
Yang mana dekat sini kita boleh tahulah kawasan-kawasan langit yang sangat teruk dan sangat baik. Itu. Lagi okey, kita tengok daripada luar dulu bagaimana Malaysia ni. Itu dia. Yang cahaya warna putih, ungu, merah, kuning, biru, tu semua kawasan yang pencemaran cahaya. Maksudnya kalau kita duduk tengah-tengah tu macam sekarang ni, okay, KL kat sini, memang tak nampak dah bintang. Mungkin kat situ skala botol, kalau kita letak kat KL kat sini kot rasanya. Skala botol ni berapa? 8, 9. 8 hingga 9. Memang out Tak lah. nampak bintang dah. Tak nampak bintang. Tak ada. Patutlah saya dekat Kajang tak nampak apa pun. Kita Pencemaran. sama Okey, kat okey, Kajang. okey. Kajang sama lah kita. Oh, jadi Tak Lenggong ni nampak. okey lagi lah Okay, Lenggong kita Okey, tengok. okey. Jom. Hazim, kita pergi kita ke tengok. Lenggong. Zamir, Telenggu. Ya. Zamir. Ya. Sementara sedang tengok ni, saya nak tanya juga Encik Azim ke Hafiz ke. Okey, skala dekat Lenggong apa? Berapa ni? Ni ada kita nak tak tengok sama? ni. Ah. Ni nak Dah, tengok ni, kita ni nak tengok ni. Ni nak Okey. tengok. Okay, very good. Live. Saya ada lagi satu soalan. Kalau Ah. tadi tengok video yang dekat Brazil ni, kalau dekat Lenggong punya, dia lagi baik atau sama dia punya kualiti? Mohon pencerahan. Okey, mohon pencerahan. Okay, kami belum boleh sempat lagi nak ambil video. Kita kan PKP kan, tak dapat nak pergi ke Lenggong nak ambil Okey. gambar. Okey, tapi kita tahu data dekat sini menunjukkan dia berapa skala yang Okey. kita harap dia sama Okay, nanti. buka Lenggong. Okay, kalau nampak yang ni, ni mungkin pekan Lenggong lah tu sebab dia warna kuning. Dekat sini dia punya pollution pun still masih lagi baik. Masuk 4. Oh, Yes. okey. Amin. Tapi dia punya Amin. beza dekat sini lah, data ni kita nampak dia lebih 21.16. Tapi kalau lokasi yang kita nak pergi tu, apa nama Mas dia? Bro tu, Mas Bro. Dia dekat Kuak. Dia dekat bawah Yes. sikit tu kan. Okey. Dekat bawah dia, saya tadi Ah, check dia dekat dekat area situ. sebelah sini. Dekat area situ, betul. Okey. Ni 21.65. Dia lebih gelap daripada pekan Lenggong tadi. Oh, dia lebih Pun gelap, sama, eh. water class 4. Mm-mm. Kalau yang biru ni Okay, maksud very dia lebih good. gelap lah. Kalau kita ke dalam lagi, masuk hutan sikit lagi gelap lah. Betul. Tu Oh, yang tiga. di tiga. Belajar ni. Oh, kelas 3 Very good. Saya belajar sampai hari ni. Saya boleh cerita sekarang. Sekarang ni Very kalau kita tengok, kalau tuan-tuan semua tengok kan, sebelum ni kita tahu yang hotel dia ada kelas-kelas kan. Sekarang ni hotel dekat langit tu ada kelas bintang-bintang ada dia. Nanti kalau tourism nak tengok lagi kawasan-kawasan lain kan yang ada potensi nak jadikan astrotourism, tengok yang ni, dia kelas berapa langit dia. Saya rasa ni Kementerian Pelancongan pun perlu ambil perhatian ni. Zamir, bantu you. Kementerian Pelancongan Ada bersambung kita dengan pegawai KEXA ni sedang tengok kan. Jadi selepas ni kita akan ada inisiatif tertentu untuk membawa pelancong. Kita ada pelancong yang tengok di bawah, yang tengok yang UNESCO, yang Perak Man. Kita ada pelancong yang selepas tengok bawah dia naik tengok atas. Kita nak dua kan. Dia tengok bawah, tengok atas. Ni Akesa tanya. Dia macam mana tahu? Sebenarnya kan sambil-sambil tengok bawah tu, sebab tengok bawah tu siang. Tak, siang malam tak tengok bawah dia sebab dah gelap, tak dapat apa. Kan? So malam tu sambil bakar barbecue ke, sambil sembang-sembang dekat luar tu kan. Kita sembang kat luar mesti takkan nak sembang kat dalam bilik ataupun dalam kemah kan kalau kita buat glamping. Kita sembang dekat luar, kita nak tengok apa? Nak tengok langit. Kan? Kalau ada kawasan lapang cantik, tengok langit. Yang paling best kalau apa sambil baring tu kan, ada sambil baring tu, kalau kita boleh baring kita baring, ataupun paling kalau malas nak baring bawa kursi malas, kita melunjur kan. Itu pun best. Dia yang paling best kalau ada fenomena tau. Fenomena macam mana dia? Fenomena meteor shower lah contohnya. Yes. Meteor okay. shower tak Hazim cerita sikit pasal meteor shower Hazim. Cerita sikit. Saya dah pernah tengok, Hazim pun dah pernah tengok. Tak bagi Hazim cerita pengalaman dia seronok macam mana tengok meteor shower ni. Okay. Meteor shower ni dia setiap tahun ada. Cumanya setiap tahun ada tu kita kena pergi tempat yang gelap lah, tempat yang tak ada pencemaran cahaya, baru kita boleh nampak lagi banyak juraian meteor tu ataupun meteor shower. Azim, bagi tahu sikit, meteor shower tu apa sebenarnya? Hujan batu ke? Hujan batu kan? Shower kan? Apa meteor shower tu? Meteor shower ni, dia adalah kita panggil, ialah tahi bintang. Tapi dia adalah sebenarnya debu-debu pasir halus daripada angkasa yang terbakar dekat atmosfera bumi. Dia terbakar. Sebab tu kita nampak dia one strip of light yang sangat laju. Dia terbakar. Bila musim dia, kita akan nampak banyak.
Itu bagi Yes. shower sebab banyak. Tujup. Cuma saya mohon kepastian lah ya. Ya. Tak ada lagi meteor jatuh dekat Lenggong ya. Tak ada lagi ya. Dia Sebab kalau ada Saya dia pernah bakal bawa. dah. Ya, saya silakan. ya, silakan. okay. Ah, Okay, sebab Saya pernah bawa dulu kan, family tengok meteor Lenggong- shower. Wow, Doktor tengok kat mana? okay, ada. Okay, very good. Doktor tengok dekat mana? Dekat Kuantan, dekat Pantai Sepat, kita Aha. bawa family, jadi budak-budak anak-anak semua baring atas tikar tengok langit lah. Saya ambil Best tak? gambar, dia orang tengok langit lah. Best, memang best. Dia orang semua excited. Dia Okey, kira sikit kan? je lah perkongsian. Okey. Dia kira betul Boleh tak? kira, boleh nampak. Macam Ya, mana kalau gambar time ni? dia peak time dia sampai 3-4 meteor boleh nampak. Yes, betul. Jadi Okay, kalau kat gambar yang saya tunjuk ni, ni ada satu meteor dalam ni. Kat atas ni. Oh. Tu dia. Kalau ambil gambar nampaklah streak dia. Kalau biar Yes. kamera tu lama sikit, doktor pakar kat sini kan. Nanti banyak streak. Mesti best dia. Wow, hebat betul lah. Mr. Iswaran, kita Ya, kita hari ni kita rasa bertuah lah, kita rasa bertuah amin. apabila Ya. ialah ilmu seperti ini apa ni dicurahkan. Kita selama ni kita tak tahu pun kita ada benda yang cantik di Lenggong. Kita ada benda Oh yang my cantik. God. Kita ada something yang beautiful. Class 4. Okay, okay. Kita ada. Cuma Zami, saya mau tanya dengan Encik Azim dan Hafiz. Okay, kalau Lenggong dah this quality kita ada untuk astrotourism, okay, saya rasa ingin tahu, selalunya kalau yang star-star ni, star Gemini lah, star Leo lah, macam-macam star dia. Tapi ada tempat-tempat dia, macam binatang-binatang itu, formation tu dekat star boleh nampak. Wajah-wajah rupa-rupa binatang tu, ada ke dekat Lenggong pernah jumpa ke? Itu soalan pertama saya. Soalan kedua saya, bila kita menghayati this astrotourism, ada ke Encik Azim dengan Hafiz minta peserta tengok, okey dekat sky ni, okey dalam star ni, ada nampak wajah-wajah apa? Ada tak bagi reaksi, nak tengok reaksi peserta? Ada tengok banyak wajah tak? Wajah tak? Ada? Okey, itu best. Soalan tu best. Okey, ya apa yang Encik bagi tahu tadi tu adalah kita panggil dalam istilah dia panggil asterism. Iaitu Astro, ya. asterism. Asterism maksudnya apa tahu? Bila kita tengok satu objek tu, kita nak otak kita akan fikir dia bentuk macam orang, dia bentuk macam kalajengking, dia bentuk macam rusa, macam ular, macam tu. Yes. Jadi Correct. nanti bila kita buat dengan peserta-peserta kita, apa kita akan buat dia? Kita akan suruh Kita akan bagi mereka juga peta bintang untuk diorang tengok dulu bintang kat langit tu macam mana bentuk-bentuk yang diorang nampak. Kalau kat bumi kita ada peta bumi, kita ada peta Malaysia. Ni kita belajar peta bintang kalau kita dalam astrotourism. Belajar peta bintang ni ilmu orang dulu-dulu je tau. Sebab kan ilmu orang dulu-dulu tengok bintang boleh jalan dekat laut, boleh tahu kat mana utara, selatan, timur, barat. Dan juga orang dulu mana ada GPS, datuk nenek kita dulu kan berjalan dalam hutan, mana tahu mana arah utara, naik gunung, turun gunung, tiba-tiba takkan dah sampai ke negeri Pahang. Okey, macam tu orang begitu kan. Okey. Jadi mereka menggunakan bintang untuk tahu di mana utara, mana barat, mana timur, selatan. Dan yang paling best bintang ni kita tahu dia ada musim dia tau. Tak semua bintang sama sepanjang tahun. Yes. Ada musim, bila musim macam ni apa jadi? Bila musim macam ni apa bintang dia pula? Dan musim tu mempengaruhi banyak musim. Bukan. Okey. Adakah peserta nanti boleh tahu Tuan Hafiz dengan Azim ada bagi tahu tentang cerita-cerita mitos bintang-bintang? Itu best. Saya suka cerita ni. Okey. Bagi saya satu cerita, satu mitos. Ini bagi satu tadi kita baca sikit. Cerita di Kedah. Ni iaitu Puteri Lindungan Bulan. Cerita tu kait dia rapatlah dengan kita, Puteri Lindungan Bulan. Sebab dia dengan negara kita. Okey, kisah sejarah sebenarnya kenapa nama dia Lindungan Bulan. Dan juga tadi kita ada kongsikan kenapa Bima Sakti tu dapat nama Bima Sakti. Dia ada cerita dia tahu. Yes. Dia ada cerita yang ditulis malah dipahat. Alright. Okay. Alright. Reservekan itu, siapa yang pergi ke Lenggong boleh mendengarnya. Right. Mesti
Mesti. Kami masa kami buat live hari tu, kami buat style wayang kulit tau. Sebabkan cerita tu sebenarnya dia style wayang kulit. Yes. Yes, Yes. betul. Oh, mesti best. Kalau bayangkan sambil tengok langit, lepas tu kita buat macam satu orang kata apa, persembahan yang ringkas sambil bercerita, bersemangat, seronok. Tak adalah Very tengok interesting kan. presentation hari tu. Wayang kulit. Very interesting. Ah. Okay, Dudu silakan. Teruskan. Okay. Jadi Okey, Ah. Mr. Iswaran. Apa ni? Ya. Saya juga nak mencelah lah, nak bagi tahu kata insya-Allah pada 9 10 hari bulan lah especially Okay. kita ada satu aktiviti di Lenggong di Kuak dipanggil Masbul Hidden Village. InsyaAllah jika diizinkan masa Encik Hafiz dan Encik Azim pun akan bersama dengan kita. Salah satu program selepas kita ada nyanyian oleh Fredo Flybase kita akan tutup semua lampu. Kita akan tutup semua lampu gelap di situ. Mungkin ada lampu merah sikit macam dalam gambar seperti itu. Kita akan menikmati masa itulah kita nak cuba masa ini. Jadi siapa-siapa yang berminat tu untuk join boleh join ini ataupun ikut program kita yang seterusnya Hafiz selepas raya sebab bulan puasa bulan puasa ni kita tengok anak bulan kan. Kita tengok betul. kami pun tengah review ayat bulan. kita tengok anak bulan Mm-mm. Okey, okey kita buka untuk soalan lah jika ada soalan di kalangan panel-panel kita. Saya tahu akan ada soalan di dalam Facebook Live tu. Tapi tak apa, itu kita jawab kemudian sebab sekarang saya tak nampak. Jadi ada apa-apa soalan tak daripada panel-panel kita di dalam ni sekarang? Zamir, boleh saya tanya? Oh boleh, silakan. Iza. Okay, tadi refer to your slides tu, you talking about your working group So the membuat rangka kerja semua tu, I'm just interested to know who are the players in there. Are you collaborating with any agency or associations ke NGO ke? Just curious. Okay, baik. Alright, mungkin Is it a formal setting, Okay, good. Thank you. Because kita tak betul-betul explain tentang apa di langit actually. Mungkin Hazim just go through simple our website. Mungkin nak tunjukkan apa di langit. Okay, apa di langit? Astro Tourism is a part of apa di langit project. Apa di langit kami memang banyak buat aktiviti pendidikan dan juga pendedahan awareness tentang astronomi dan juga teknologi angkasa. Okay, jadi kami ada team currently around berapa ni? 18 gitulah. Yes, 18 Okay, team 18. members. Dan kami memang rapat dengan agensi angkasa Malaysia dan juga MOSTI, Planetarium Negara. Mereka adalah kami punya strategic partner, termasuk juga universiti dan juga banyak lagi. Termasuk JAKIM kerana kita buat banyak aktiviti berkenaan dengan langit yang melibatkan dengan mereka kan. Jadi memang banyaklah kalau tengok dekat dalam tu kita ada list klien kita kan Azim kan? Ingat tak? Yes. Ada di bawah rasanya kan. Rasanya ada dekat situ. So sebenarnya kami memang banyak dah apa di langit dah hampir 4 tahun. Jadi boleh tengok dekat situ kita ada dengan international dan juga national. Jadi apa di langit adalah sebahagian daripada Universe Awareness, satu projek dengan Leiden University daripada Netherlands. Okay. Dan juga di bawah UNESCO, satu projek bersama dengan UNESCO. Dan kami kerjasama banyaklah dengan termasuk dengan Pengangkat Malaysia, Persatuan Falak Syar'i dan juga NGO yang pergi kepada B40 dan sebagainya lah untuk bagi pendahan tentang langit. Jadi sebenarnya servis kami banyak apa di langit, bukan ada apa di langit tourism saja, education, digital dan sebagainya. Jadi boleh go to dekat kita punya website apadilangit.com. Itu ada gambar Datuk Mazlan. Dan juga kita ada kempen lah untuk galakkan orang tengok langit. Kita ada One House One Telescope project. Okey. Adakah itu menjawab soalan Puan Fiza? Ada lagi soalan daripada panel-panel kita? Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih lah sebab apa di langit Hafiz dengan Hazim sudi untuk meletakkan Lenggong di dalam kita punya program untuk kita sama-sama. Saya percaya apabila Astro-Tourism diperkenalkan, apabila you mengajar orang untuk mencintai langit especially di Lenggong, ia akan membawa lebih banyak pelancongan ke Lenggong dan saya rasa spill over of this initiative akan turut dikongsi bersama dengan orang-orang di Lenggong dengan betul. Jadi kita akan
rakan-rakan sekalian, kita akan beritahu bila is our next package, kita punya special tour ke sana. Jadi saya jemputlah travel agent yang mana ada di sini, yang menonton, yang mana berminat untuk bekerjasama dengan Hafiz dan Hazim untuk bawa pelancong untuk explore tourism. Silakan boleh hubungi saya ataupun masuk di website Apa di Langit, dan saya minta tuan-tuan kalau boleh datanglah ke Lenggong dulu untuk tengok, untuk kita bersama-sama menghayati the class 4 punya langit di Lenggong. So apa ni, Cem nak cakap apa Cem? Saya rasa ini sangat-sangat menarik. Itu sebabnya bila pertama kali saya berjumpa dengan Hafiz dengan Amirul beberapa kali kita jumpa, dia tengok ini produk-produk yang baru, produk yang patut kita promote. Jadi saya masa tu bagi pihak Mita, kita kata jemputlah mereka. Kata kita dia kata tourism tak ada siapa pun nak membantu mereka. Jadi kita tak apalah, kita Mita, kita initiate kan, kita buatkan B2B business to business session di Matic, dan chairman ataupun pengurusi Tourism Malaysia pun telah hadir, telah menyaksikan presentation ni. Jadi saya rasa ini adalah satu langkah yang satu lagi lah, langkah yang bagus lah untuk kita tengok, kita kena promote juga ni. Tak boleh jadi kalau kita tak promote ya. Jadi dengan adanya Hafiz, expertise Hafiz dan juga Amirul, kita sangat bertuah lah. Kita boleh tarik. Saya tak sangka langit gelap ni boleh jadi menarik, boleh jadi tarikan pelancong. Saya ingatlah langit skyscraper, rupanya langit gelap kita dapat tarik pelancong-pelancong. Jadi ini kita sangat bertuah. Terima kasih pada Amirul dan juga Hafiz dan kita teruskan, harapkan teruskanlah perjuangan anda dan promotekanlah, dan saya rasa Lenggong pun sangat amat sesuai dengan anda yang kita boleh promotekan astro tourism ni.